Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cik Yat ucapkan kepada anda. Dua tiga kucing berlari. Bukan, dua tiga kucing. Kalau M sebut belakang berapa? Hmm, Oh, dua tiga kucing berindam. dua tiga kucing dua tiga ekor ayam. Selamat malam. Okay. Okay. Bersama-sama dengan saya Cik Bon. Dan Cik Yat di dalam malam cuci. So, Okay. apa khabar anda hari ini? So, kami masih lagi bersama dengan anda untuk kita sebenarnya membincangkan isu yang berkait Masalah. permasalahan Pem- yang sentiasa berlaku sebenarnya dalam kita nak menuju kepada rumah impian dan kepada mereka yang dah mempunyai rumah impian sebenarnya. Betul kalau masalah tu nak sebut pun masalah kan? Itulah Permasalahan. permasalahan. Hmm, Betul. Susah nak sebut. Memang masalah. Okay. Memang ada masalah betul nak sebut perkataan yang ada imbuhan tu. So apa-apa pun seperti biasa jangan lupa tekankan button like and jangan lupa juga tekankan button share. Sharekan lebih ramai lagi kepada kenalan anda dan sharekan juga kepada profil anda supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kami pada malam ini. And jangan lupa belanja love. Okay. Dan selain daripada itu, selamat menyambut malam ni adalah menyambut apa? besok Adalah Hari Malaysia 16 hari bulan 9. Tapi hari ini sebenarnya kita masih lagi flash sale kita 99 masih lagi berlangsung sehingga 16 hari bulan 9 besok last okey. Tepat saja 11.59 malam kami terpaksa menutup tawaran yang ditawarkan di dalam flash sale 99. Jadi jangan tunggu sampai tengah malam besok. Sebab apa tadi macam kita check dengan Dian kata actually baki kurang daripada 10. Sekarang dah kurang daripada 10. Jadi siapa cepat dia dapat. Sebab kita untuk promosi flash sale ini kami limitkan kepada 50 pelan sahaja. 50. So kena cepat-cepat grab supaya anda tak menyesal nanti kemudian hari. Nanti bila tengok nanti kita punya flash sale seterusnya, lepas tu tawaran tu tak macam tu. So anda dah rasa macam ruginya kenapalah. So dalam Islam kita pun tahu kalau kata kita sebut perkataan kalaulah kena kan. So kita jangan sebenarnya ada sifat-sifat yang kalaulah. So kalau kata kita sebenarnya ada niat sebenarnya untuk proceed kepada rumah impian kita, decision tu kita kena buat sekarang. Jangan kita menyesal kemudian hari nanti. And jangan lupa join group Telegram kami di banner Pelan Impian. So dia punya link dia ada dekat bawah. So sebarang masalah boleh sebenarnya tekan lagi satu link di bawah, link WhatsApp untuk bertanya sebarang soalan ataupun bertanya berkenaan dengan flash sale pun boleh juga untuk bertanya kepada kami sebenarnya. And team kami akan membantu anda. Especially sebab kami start masukkan 3D kami, design kami, and then kami banyak dapat request untuk sekarang ni banyak stage consultation. Banyak orang minta consultation, minta kami designkan. And then kami tak nak nanti bila kami masukkan posting-posting tu 3D semua macam tu, and then you kata okay saya ingat saya nak deal dengan Fahabina lah untuk towards buat dream home. Tapi bila nak start first step tu pun dah terugi banyak. So sebenarnya kena orang kata benda yang orang kata dah first step tu pun dah terugi. Benda yang dah ada dibentangkan depan mata, dah dihidangkan depan mata, and benda tu kita patut untuk kena grab. So kita kena grab cepat-cepat. Oh baju Cik cantik. Terima kasih banyak-banyak baju Cik cantik. Ni baju sebenarnya baju yang Cik Bon beli sebenarnya. Dia suka sebenarnya beli-beli benda-benda yang online ni. So ni dia beli dekat mana? Daripada mana? Ni beli daripada Hong Kong. Daripada Hong Kong. Tapi dia punya kualiti dia sangat bagus, dan warna dia sebenarnya dia dah hampir 2 tahun kan? Dah hampir 2 tahun tapi dia punya warna dia masih lagi macam ni. So ni hari ni Cik Yap pakai baju Spiderman. Okay, Spiderman. Siapa nak pakai baju Spiderman?
Tadi saya dah tengok posting dekat FB. Siapa nak pakai baju Spiderman? Sebab tadi bila saya tengok dekat posting dekat FB tu, dia letakkan tajuk-tajuk Spiderman sebelum tu, Far From Home, apa Get Away From Home. Lepas tu suddenly dia letak satu gambar Spiderman, orang pakai baju Spiderman, work from home, dia badan macam tu. So macam mana dalam keadaan anda sekarang? Kalau kata anda yang bekerja di rumah, sebenarnya bagaimana sebenarnya keadaan anda sekarang? So Cik Yat pun sebenarnya agak naiklah juga berat badan lately ni, sebab tak tahulah, mungkin orang kata Sinovac bukan? Faktor vaksin tu yang menyebab kita makan banyak. Ke sama macam anda? Anda pun masih sama ke macam Cik Yat? Bila dah injek tu kan, orang kata kan suka nak makan, kejap rasa nak makan. Sampai sekarang Cik Yat akan rasa nak makan. Pagi kalau Cik Yat terasa nak makan, rasa macam nak marah je sebab tak dapat makan. Berat. Okay. So orang kata apa, implikasi tu daripada cucuk tu lain-lain. Ada orang kata yang ambil AstraZeneca tu dia ataupun Pfizer, dia lebih demam boleh sampai demam. Kalau macam AstraZeneca, banyaklah orang kata dia demam lah apalah. Mungkin daripada segi penerimaan badan kita. Macam ada orang terima dia tak ada masalah, tapi ada orang yang terima dia menghadapi masalah-masalah gejala-gejala kecil ni. Contohnya demam, kadang-kadang ada pening kepala, kadang-kadang ada rasa mual. So tapi apa pun sebenarnya apa harapan kerajaan dan harapan sebenarnya Malaysia. Rakyat Malaysia sebenarnya secara khususnya. Kerajaan harapan? Tak. Kita tak berkait dengan mana-mana kerajaan. Tak ada. Kami tak dapat komisen. So kita sebenarnya, Cik Puan suka mengganggu apa Cik nak cakap. Lupa dah. Sailang. Okeylah, tak apalah. Cik dah lupa dah apa yang Cik Puan cakap tadi. Tak apa, kejap kan dia datang balik benda tu. Okey, bercakap berkenaan dengan topik pada malam ni, kita nak cakap 5 benda isu yang berkait dengan masalah dinding dan juga kita selitkan jugalah recommendation macam mana cara-cara. So at least anda ada idea lah bagaimana untuk menangani masalah bila berkait dengan dinding rumah anda sebenarnya. Sebab dinding selalunya dia macam benda yang kita nampak kan, especially kalau kata kita nampak crack ke ataupun kita nampak macam dia mula macam mengelopas ke apa kan, tu benda-benda yang kita rasa macam tak syok sangat nak tengok. Sebab ialah rumah yang kita duduk hari-hari, of course lah macam mana kita jaga kulit kita, begitu juga kita akan jaga rumah kita. Sebab dinding ni perumpamaan dia seperti kulit badan kita sebenarnya. So kalau kata kita tak jaga kulit rumah kita, so possibility benda-benda di dalam dia, dia bukan hanya dinding tu sahaja, mungkin dia akan berkait juga dengan struktur tu sendiri, sebab struktur dalam tu ada besi. Betul. So kita nak elak sebenarnya perkara-perkara yang boleh membahayakan diri kita sendiri. Walaupun kita nampak benda tu macam remeh, tapi kita takut implikasi dia pada masa akan datang. Betul. So pada malam ni kita nak memberitahulah isu-isu yang sering sebenarnya kami dapat dia punya orang nak tanya berkenaan dengan dinding. Kadang-kadang bila kita macam pergi inspection ke kan, kadang-kadang orang panggil kan, dan kita pergi inspection dekat ada satu bar rumah ni di Muar masa tu. So dia cakap dengan kita, dia kata kenapa dia punya dinding dia crack. Dinding dia crack di antara rumah asal dengan rumah dia punya ubah suai dia tu. Betul. So dia minta kita untuk tengok, bila kita tengok apa benda yang kita identify, sebelum kita tengok belakang tu, kita tanya dengan dia, ada tak kawasan tinggi di belakang yang berdekatan dengan dinding rumah dia. Dia kata ya. Bila kita tengok sebenarnya dia punya support tu tak cukup. So benda-benda ni dia berkait sebenarnya. Itu di mana? Di Muar. Tapi kita pun ada pergi dekat Seremban. Seremban pun dalam keadaan yang sama juga. Disebabkan dia berada berdekatan dengan slope.
Betul. Dan bila slope tu dia tak treat dengan betul, dia akan menyebabkan efek kepada dinding rumah kita. Itu isu-isu yang sentiasa berlaku sebenarnya, benda tu sebenarnya dia membahayakan sebenarnya kalau kata yang berkait dengan crack yang agak besar ni sebenarnya. Especially dia berkait dengan kita punya struktur bangunan rumah tu. Struktur bangunan tu satu benda, tapi kalau kata kita letakkan beban dekat atas struktur tu, contoh kalau macam orang extend buat bilik air, ada tangki air, ada tangki air dekat atas tu, nanti kita nampak dia punya rekahan besar antara bangunan asal dan juga toilet baru tu. Okay. Boleh jalan, boleh jalan. Alright, so kita jalan kepada, kita nak go kepada punca yang pertama sebenarnya. Apa yang kita boleh tahu? Masalah pertama yang sering berlaku sebenarnya pada dinding rumah kita. Okay, so masalah pertama adalah masalah di mana dinding kita first lembab. Kalau dia berlarutan lama, dia akan start jadi kulapuk dan berlumut. Berlumut tu kalau kata macam Malaysia, orang pun tak terlalu, orang kata tak pandang sangat. Tapi kalau kata macam belah overseas, belah kalau kita tengok rancangan reality TV, kalau orang buat renovation, contoh kalau kata tengah buat nampak lumut tu, stop work. Terpaksa stop work. Dia macam benda tu macam disease sebenarnya, satu penyakit sebenarnya yang perlu di-treat dulu, yang perlu dibetulkan dulu, yang perlu di apa orang kata, di repair terlebih dahulu sebelum dia proceed kepada kerja. Tapi kalau di Malaysia orang tengok yang pelapuk ni kan, macam tu je, dia ambil kain dia lap je. Tapi sebenarnya efeknya kepada kulapuk ni adalah daripada segi kita punya paru-paru kita. Bila kita breathe, kita bernafas, and kita dalam keadaan rumah kita tu circulation dia tu mengandungi sebenarnya bakteria-bakteria yang daripada lumut ni, sebenarnya dia akan memberi kesan yang jangka masa panjang yang kita kadang-kadang kita tak perasan pun. Benda tu dia akan efek kepada kita punya pernafasan kita sendiri. So kita jangan ambil mudah benda yang berkait, kita nampak dinding kita dah mula lembab, and bila dia dah start berkulapuk, itu sangat bahaya sebenarnya. Ini common di mana? Common dia dinding belah atas. Air tu datang daripada mana? Daripada belah bawah. Jadi ini common kalau kata kawasan binaan rumah anda tu macam kawasan paya ataupun mungkin sawah. Benda tu, kelembapan tu datang daripada bawah. Okay. Jadi kalau kata, maybe kalau kita bercadang nak bina rumah dan kebetulan tanah kita nak bina rumah tu tanah sawah, tanah paya bakau ke ataupun paya semua berair semua macam tu, kena ada extra treatment lah, kena lebihkan dekat situ. Kita tak boleh ke bawah. Tak boleh ke bawah. Tak boleh ke bawah. Sini. Alright. So lagi Cik Bon? Okay. Dekat mana tadi ya? Okay. Contoh cadangan apa yang kita boleh buat kalau kata kita nak prevent daripada berlaku benda ni. Kalau kata dekat lantai kita tak nak lembapan daripada bawah naik, kita pakai damp proof punya membrane, plastik putih tu. Kalau kata dekat tiang, dekat dinding, sebelum kita naikkan dinding tu, kalau kata tanah kita jenis tanah basah, dekat beam tu sebelum kita naikkan batu tu, kita boleh letakkan getah macam bitumin, kertas bitumin tu kita boleh letak dekat situ, ataupun sebenarnya kita boleh sapu waterproofing terlebih dahulu. Sapu waterproofing boleh. Ada beberapa cara. Ada beberapa cara lah untuk kita nak elakkan air tu dia meresap melalui dinding kita. Directly naik, dia bersentuhan dengan batu. Sebab kadang-kadang dia bukannya air yang naik tu adalah dia punya moisture, kelembapan dia tu, yang wap yang naik tu, yang dia akan pergi kepada dinding rumah kita tu. Yang itu kalau kita perasan, permulaan dia akan berlaku dalam 2 kaki dulu di bawah. Kita akan perasan kadang-kadang kita punya dinding kita mula macam mengelupas macam tu. Kadang-kadang dia macam kulit apa? Kulit limau purut. Pernah tengok tak limau purut?
Pernah tengok tak kulit 5 puruk tu macam mana? Macam ayam goreng KFC kulit dia tak ada. Macam ayam goreng KFC kan, yang ayam goreng yang pedas tu kan. Dia macam berkedut-kedut kan, macam 5 puruk juga kan. Berkedut-kedut. Macam itulah keadaan bila mana berlakunya kelembapan yang tinggi sebenarnya pada bahagian rumah anda, masa pembuatan awal tu dia tak prevent lebih awal, tak ada sebenarnya yang plastik tu. Betul. And then itu kita bercakap air daripada bawah tanah. Macam mana pula air daripada tepi? Air daripada tepi tu macam mana? Contoh dinding bersebelahan bilik air. Macam mana tu? So kalau kata dinding dekat sebelah bilik air tu, bagaimana kita lakukan? Kalau kata during construction dekat bilik air tu sendiri, selalunya sebelum kita pasang dia punya tile dia tu, kita kena sapu yang dia macam bitumen pekat warna hitam sebenarnya. Disapu keliling. Dia macam Venom. Pernah tengok cerita Venom tak? Yang kita nampak dia macam likat-likat. Dia macam tu lah yang bitumen tu kan, bitumen waterproofing tu, and bila kita sapu dekat situ, and at least kita kena naikkan lebih kurang dalam 1 kaki daripada lantai tu. At least kita kena sapu and naikkan dalam 1 kaki macam tu keliling kita punya toilet kita tu. Supaya apa? Supaya air daripada toilet tu dia tak meresap kepada dinding dan pergi kepada bilik sebelah. Betul, sebab bila kita mandi kan air terpercik ke dinding. Jadi sebab kita kadang-kadang kita tak tahu kan yang grout daripada tile tu kan. Kadang-kadang kat situ pun sebenarnya air dah boleh masuk. Grout, apakah grout antara tile tu? Maksudnya tile tu bila pasang dia tak boleh rapat habis, dia ada ruang sikit, gap sikit, hun lah, berapa hun tu. Dekat situ kita masukkan simen, sama ada kadang-kadang simen putih ataupun simen pure simen kelabu tu. Depending dia, orang kata apa, jenis tile, warna tile yang kita pakai tu lah. Okey, dan selain pada tu juga kelembapan ni dia boleh disebabkan oleh apa? Daripada pipe yang pecah. Tu pun punca dia jugalah. Maknanya kalau kita perasan sebelah tu adalah bilik air ataupun sebelah tu adalah kitchen. Dan kita pasti dekat situ ada kita punya sinki ke apa kan. So kita mesti dah agak dekat situ mesti ada laluan pipe dekat situ. So kita kadang dia punya laluan yang untuk yang bocor tu kita boleh perasan sebenarnya. Dia macam ada laluan pipe keliling sampailah kat tempat sinki kita tu. So daripada situ pun kita tahu sebenarnya berlakunya kebocoran daripada kita punya pipe dalam dinding tu sebenarnya. So benda-benda yang macam ni kita kena repair terlebih dahulu sebelum kita betulkan dinding kita. Jangan kita bila rosak yang tu kan, kita tak repair yang bahagian dalam ni. Kita terus saja repair dinding tu, nanti dia akan appear semula. Benda tu bertakung di dekat belah dalam tu lah. So dia akan come back benda yang sama. So kita kena treat from the root, orang kata. Daripada akarnya kita kena betulkan dulu pipe tu sebelum kita betulkan dinding tu. Jadi orang kata apa, kena aware juga kalau macam contoh bilik kita bersebelahan dengan toilet, kalau kata kita nak gantung rak ke apa, kita nak drill semua macam tu, kita nak pasang TV gantung ke apa ke, kita kena baca jugalah laluan pipe tu. Kalau macam yalah, kadang-kadang orang kata saya bukannya tahu. Saya tak tahu pun kat situ ada laluan pipe. Jadi kalau anda nak mengagak laluan pipe tu di mana, selalunya di mana dia letak, anda kena perhatikan stopcock di mana. Dalam bilik air tu kan, anda perhatikan kan kita punya tempat penutup pipe tu kan, kalau kata kita nak ubahkan ataupun kita nak tukar kita punya tab ke apa ke kan, mesti kita ada stopcock yang kita tutup tu kan. Kalau kata stopcock tu sepanjang dinding stopcock tu adalah laluan pipe. So kalau kata daripada bawah, selalunya diorang akan naikkan lebih kurang dalam 3 kaki macam tu adalah laluan pipe sebenarnya. Dan dari situ lah baru dia turun. So kita kena mengagak lah sebenarnya laluan pipe yang betul. So janganlah orang kata tiba-tiba kan kita nak pasang, orang kata pasang apa tu? Pasang kabinet dekat belah belakang tu kan, sebab kita nak hanging kan. So kita kena agak-agak sebenarnya kita punya macam mana kita nak screw tu. Takut kita screw tu terkena pipe sebenarnya. Okay. So dah lepas lah poin pertama. Tapi ada lagi satu yang berkait dengan kulapuk ni. Kadang-kadang
tadi mesti dia orang cakap dia kata itu kalau kata nak prevent, tapi kalau benda tu dah berlaku macam mana? Okay. Ah, First kena clearkan benda tu dululah. And then kalau kata tempat tu berkelembapan tinggi, gelap berkelembapan tinggi pun ada possibility untuk berlaku benda macam tu. Maknanya kita punya dinding kita akan start kulapuk. Kalau kita perasan bilik tu gelap. Even bawah tanah lah, orang buat ruang bawah tanah kan. Macam dalam basement ke ataupun bilik tu langsung tak ada pencahayaan langsung, even pengudaraan pun tak ada. Yelah macam kita extend rumah kan. Bila kita extend rumah, tiba-tiba ada satu bilik kita yang gelap, yang dia tak ada cahaya yang masuk, dia tak ada udara yang masuk. Itu pun akan possibility sangat tinggi dinding kita tu akan start berkulapuk. Walaupun banyak kali kita cat macam mana pun, dia akan start keluarkan macam benda putih tu. Macam kapur macam tu. Ataupun kalau kata ruang tu dekat belah bawah, ruang tu sebenarnya, dinding tu kalau anda perasan sebenarnya adalah retaining wall. Dinding bilik anda tu adalah retaining wall. Dia tak buat separate retaining wall dan separate so dia attach terus dengan tanah balik belakang tu. So yang itu pun kalau kata dia tak ada sapu waterproofing ataupun tak letak pun waterproofing satu layer dekat bahagian kita punya bilik kita ataupun dekat bahagian yang ada tanah tu, dia akan menyebabkan ada kelembapan yang berlaku di balik kita punya dinding tu. Itu perkara-perkara yang sering sangat berlaku. So kita go kepada masalah yang kedua. Okay, masalah yang kedua ni adalah common, masalah hairline crack. Hairline crack tu kalau kata kita plaster, nak pula dapat pula around kita dapat pasir tak cantik, batu banyak, nak tapih pun malas. Lepas tu bancuh portion simen tak cukup, ratio bukan portion, ratio dia tak betul. Lepas tu kalau nak pula bancuh pun bancuh tak pakai mesin, tak putar lama, dia tak sebati, pakai bancuh biasa macam tu saja. So possibility besar untuk berlakunya hairline crack tu tinggi sebenarnya. So kalau kata kita ada kesan sebenarnya hairline crack ni macam mana kita nak buat. So kalau kata permulaan lah secara prevent ni, macam mana cara untuk nak prevent daripada benda tu berlaku. So kalau kata anda tengah rumah tu dalam pembinaan dan belum plaster lagi, so anda kena perhatilah tukang tu buat sama ada sepatutnya tau, dia punya method dia sebenarnya macam mana. Sepatutnya dinding tu dia kena basahkan terlebih dahulu. Betul. Sebelum dia kena start plaster tu, dia kena basahkan dulu dinding tu, dan barulah sebenarnya dia akan start plaster. Untuk memudahkan kerja plaster, biasa orang guna apa? Guna kapur. Tapi kapur tu memang kita mudah plaster pakai kapur. Tapi kalau kapur tu berlebih, senang juga nak dapat crack tu. Itu memang dia jadi 1000 crack. Dia jadi 1000 crack pada dinding rumah kita sebenarnya. So banyaklah dia punya punca-punca yang menyebabkan kepada keretakan berlakunya hairline tu. So bagaimana cara kita nak menangani masalah tu? Hairline tu antara lain juga mungkin sebab daripada settlement pun boleh affect juga. Lepas tu kalau kata gegaran kuat pun, rumah kita nak rapat betul tepi jalan, lori besar lalu, benda macam tu dia selalu berlaku lah. And especially dia akan berlaku di mana tau, dia berlaku di antara kita punya structure kita dengan dinding. Kalau kita perasan di antara structure dengan dinding, sebab kalau macam Cik Yat dalam apa yang Cik Yat macam kami punya bidang kami menganggapkan structure adalah benda mati, benda yang tak bergerak, berbanding dengan dinding adalah benda hidup, dia bergerak. So kalau ada satu yang mati, satu yang bergerak, so pergerakan daripada dinding dan satu benda yang mati, itulah yang akan menyebabkan crack in between tu. Betul. So benda tu selalu berlaku, benda tu memang selalu sangat berlaku, and especially sebenarnya bila mana rumah kita tu berdekatan dengan jalan. Dan antara lain contribution yang boleh menyebabkan hairline crack ni juga, kalau kata macam bila rumah dah siap, kalau kita pasang grill macam tu, betul. Bila dia screw tu kan, bila dia screw dia start ada lubang.
Bila dia start ada lubang tu, dia akan appear crack kecil ikut diagonal kita punya tingkap kita. Ataupun frame dia pula terbesar, duduk gasak kan. Dan berlakunya ada crack dekat situ. And lagi satu crack ni sifatnya, kalau dia nak mati, dia kena cari lagi satu punca, macam satu punca opening. So maknanya kalau kata sebelah sini ada tingkap, dia dah start crack sini kan, dia akan start cari crack sampailah dinding yang sebelah tu. Dan baru dia mati. Dia macam tu, dia bila keadaan crack tu berlaku. So selalunya lah orang kata macam mana kita nak repair. Orang kata macam mana lah nak repair. Yelah, kita kadang-kadang kita menyampah kan, tengok headline tu dekat rumah kita kan. Cara paling senang tanpa wallpaper. Habis cerita tanpa wallpaper. Ataupun cara kedua adalah kita kena guna filler. Kalau filler tu kan kita duduk-duduk tu kan, macam kita nampak crack tu, kita ambil filler tu kita boleh beli dekat hardware. So filler tu dia ada macam-macam jenis. Ada yang filler warna putih, ada yang filler warna coklat. Tapi warna coklat tu selalunya kita buat fill untuk kita punya papan kayu. Tapi kalau kata putih selalunya kita akan fill untuk kita punya simen dinding lah. So kalau kata kita nampak hairline crack tu, kita ambil penyapu tu, kita sapu and kita ratakan dia. And bila kita dah tunggu kering, lepas tu kita buat DIY lah, kita cat balik. Ataupun maybe sebelum cat tu bagi tempoh sekejap, tempoh bertenang 2-3 hari, tengok kalau ada retakan baru, jadi boleh sambung tampal-tampal dulu. Nanti kan settle 2-3 hari. Kalau rasa nak gosok dulu sikit, bolehlah gosok bagi level. Lepas tu boleh balun. Boleh cat balik. So insyaAllah nanti dia akan okey kembali lah. Okay. Alright. Itu adalah masalah yang nombor 2 berkait dengan dinding sebenarnya. So kita go kepada masalah yang nombor 3 yang selalu sangat berlaku. Masalah yang nombor 3 adalah dinding berombak. Ombak rindu. Okay. Dia ombak dia macam dia uneven lah. Kadang ada 3 beradik, 2 beradik. Kadang-kadang dia ada selulit. Macam-macam. Kadang-kadang dia macam ada ketak-ketak. Dia macam-macam perangai lah dinding tu yang terjadi kan. Sebab apa, kita kena faham proses untuk plaster dinding ni kita tak pakai robot. Kalau kita pakai robot, mungkin kalau kata orang kata bina kereta pun, kalau kereta punya part tu pun menggunakan robot sebenarnya untuk dapatkan dia punya QA QC dia yang sangat bagus. Tapi kalau dinding ni kita menggunakan tenaga manusia. So kalau tenaga manusia memang selalu akan berlakunya, akan ada sebenarnya keadaan yang macam ni. Dinding beralun. Okey, dan kita juga faham manusia punya reach dia tak terlalu tinggi. Jadi dia akan ada sambungan. Contoh kalau kata dinding tu tinggi, first kita buat parat sini, lepas tu kita akan pasang staging dan sambung kepada bahagian atas. Jadi kita akan ada sambungan, akan appear sambungan tu. Kadang-kadang akan nampak lah bahagian yang sambungan tu, walaupun masa dia buat tu tak nampak sangat tau. Tapi nanti bila dia dah kering tu, nanti kita akan start nampak macam ada 2 yang berbeza sebenarnya. Okay. So macam mana nak settle masalah dinding beralun ni? Kalau daripada pendekatan daripada awal yang betul adalah buat label dulu. Kan, kalau kita perasan, kalau kata orang label untuk lantai kan ada tompok-tompok tu. Kalau dinding pun sama, boleh buat tompok-tompok tu juga. So nanti dia mengurangkan sebenarnya keadaan dinding yang beralun tu sebenarnya. Kalau nak dapat dia punya perfect tu memang tak adalah. Kalau nak dapat 100% punya perfect tu kena memang tak adalah. Tu yang kita kena pakai macam UK. Tapi kalau UK dia dah ada lah dia teknologi macam tu. Tapi di Malaysia kita belum ada teknologi macam tu. Kalau ada pun dia akan melibatkan kos yang sangat tinggi sebenarnya untuk kita nak menggunakan robot yang boleh sama semua set macam tu. Kena pakai 3D printer. Okay. And lagi satu, bagaimana sebenarnya cara kita nak membetulkan balik dinding yang beralun ni. Selalunya kita akan gunakan lagi satu macam multi-purpose. Multi-purpose filler ni dia macam lembut sikit. And selalunya skill orang yang skill untuk plaster ni
dia akan cuba ratakan balik menggunakan yang multi-purpose ni. Dia akan Yalah, kalau kata lagi satu, kalau tak beralun, dia maybe melengkung. Kalau melengkung, bucu sana, bucu sini, tengah dia ke dalam. Jadi nak buat macam mana, dia orang tarik, boleh tarik benang, kena label kembali. Labelkan, lepas tu samakan. Itu pun cara juga lah macam mana kalau kata kita nak membetulkan semula sebenarnya dinding rumah kita sebenarnya. Alright. Kita dah berapa lama dah kita bercakap, kita pun tak tahu, tapi tak apa, sekarang ni kita dah kepada masalah yang nombor 3, so kita go kepada masalah yang nombor 4. Masalah yang nombor 4 ni adalah masalah blister bertampal-tampal. Okey, macam mana nak faham? Macam mana nak faham? Senang okey, dinding dekat dalam rumah dan luar rumah dua-dua plaster. Tapi plaster jenis berlainan. Dalam plaster halus, luar plaster kasar. Jadi apa jadi kalau kata kita perbetulkan dekat bahagian luar, kita pakai skim dalam. Dia akan nampak macam tak sama. Dia punya material dia tak sama, and kita nampak benda tu macam patch. So kita kena faham daripada segi bahan tu sendiri. So kita tak boleh nak gunakan bahan yang dekat bahagian dalam, kita gunakan dekat bahagian yang dekat luar, ataupun kita nak gunakan filler sahaja. Sebab sometimes kan bila dekat dinding luar kita ni pun akan berlakunya crack tu masa kita cat tu nanti kan. Bila kita cat undercoat, dia akan start nampak. So masa kita nampak tu, selalunya kita akan dah nampak dah headline tu. So bagaimana dia nak tutup sebenarnya, dia berbeza. Dia tak sama macam kalau dinding kat dalam, dia lebih mudah sebenarnya untuk kita nak betulkan semula berbanding dengan dinding kat luar. So kalau kata dinding kat luar berlakunya headline crack ni, pertama, apa yang anda perlu lakukan adalah kena guna material yang sama. So kalau kata skim dia adalah skim kasar, untuk nak betulkan balik tu pun kena menggunakan skim yang kasar juga. Sebab skim kita perasan dia biji halus. Macam kalau kata besi tu macam sand blasted tu macam tu. Kalau kata kita pakai filler dia licin macam lotion macam tu. Kita tengok kasar biji-biji halus tiba-tiba macam lotion macam tu. Kita ingat kita boleh solve problem tu dengan sekejapnya, tapi bila masa cat nanti, masa tu kita akan nampak bertumpuk dekat situ. Waktu tu kalau kita nak betulkan balik menggunakan simen yang agak kasar tu, dia agak susah sebenarnya, melainkan kita kena potong, and kita kena plaster, and kita kena skim balik. Dia keadaan yang macam tu. So kalau kata kita dah perasan dah headline yang berlaku dekat dinding ni, kita kena menggunakan material yang sama. Ataupun cara yang kedua, ni Cik bocor ni. Boleh Cik bocor. Soalan bocor. Jawapan bocor. Boleh Cik? Boleh. Jawapan bocor. Boleh. Cara yang kedua sebenarnya, kalau headline tu terlalu kecil, halus sangat. So selalu macam mana kita nak tutup dia balik adalah kita menggunakan air simen. Tu cara yang betul. Maknanya dia hanya menggunakan air simen, bukan simen tau, bukan simen yang dia bancuh dah likat tu, tak. Dia hanya menggunakan air simen saja, and kita gosokkan dia supaya dia dapat masuk simen yang air simen tu dapat masuk dekat ruang yang halus tu, and dia tampal sebenarnya dekat ruang tu. Anda boleh gunakan metod yang sama kalau hairline dekat kaki 5. Pakai air simen, settle. So insyaAllah dia memudahkan sebenarnya untuk kita nak repair dinding kita dalam keadaan dua material yang berbeza sebenarnya. Ataupun kalau kata nak senang nampak bertampal ni, tengok dekat mana. Kalau kata contoh, kalau kita buka tingkap dan kita tutup pakai batu. Kalau kawasan tu asalnya ada tingkap, kita decide untuk tutup tingkap tu dengan batu dan kita plaster, kita akan nampak perbezaan dia. Nampak macam kotak. Dulu mesti ada tingkap kat sini. So kita dah menceritakan 4 masalah yang sering berlaku kepada dinding rumah kita. So kita go kepada poin yang nombor 5. Benda ni kita highlight di awal live kita tadi. Awal tadi kita cakap pasal hairline punya crack, tapi yang ini kita serius sikit lah. Yang tadi kita cerita tadi, yang selalunya berlaku kalau kata kita buat rumah kita berdekatan dengan
dekat dengan slope ke, slope tu tak terik ke, menyebabkan rekahan yang besar. So lagi satu kita kena tengok juga mungkin tempat penyambungan tu dia tak sambung dengan betul pun boleh menyebabkan rekahan. Ini adalah masalah yang sering berlaku dan selalu sangat berlaku di antara rumah asal dengan rumah tambah. Betul. Sangat-sangat berlaku benda ni. Sebab dia tak ngam lah, orang lama dengan orang baru ni dia tak ngam. Okay. Macam kita duduk asrama lah kan. Kadang-kadang bila kita masuk, yelah kan, bila kita masuk asrama, kalau kita masuk daripada form 1, mungkin orang kata dah jadi senior kan. Bila kita masuk tingkatan 4 tu, kita dah rasa macam kita senior kan. Tiba-tiba ada kawan baru masuk, form 4 barulah dia panggil. Mesti kita rasa macam tak ngam kan dengan orang baru masuk tu. So macam tu juga. Okey tak perumpamaan Cik Yat? Boleh lah. Okay. So macam mana nak settle mendalah ni? Okay, kalau kata crack tu kalau kata dari segi prevention awal, apa anda boleh buat? Kalau kata ada tiang, lepas tu anda nak ikat batu dinding dekat situ, anda boleh gunakan mesh. Apa bahasa dia? Cakar ayam dia panggil macam lebih kurang cakar ayam lah, tapi dia bukannya dawai cakar ayam tu. Dia lebih kurang macam dawai, anda boleh type nama dia XMAT. EXMET, XMAT. So dia macam bentuk dalam gulungan saja. So kalau kata tempat macam hidup dan mati ni kan, tadi kan Cik beritahu kan hidup dan mati kan. So bila plaster yang pertama dia tu, dia sebelum dia plaster tu dia kena letak XMAT in between tu. Okay. In between antara dinding dia tu dengan yang tiang tu, dia kena letak dulu yang XMAT ni, dan barulah dia kena letak plaster supaya nak mengelakkan sebenarnya walaupun kita dah letak dowel bar yang kita ikat di antara dinding dengan kita punya batu tu dah ada, tapi kadang-kadang masih lagi ada minimum pergerakan dinding tu. So kita kena, untuk prevent dia, kita letak yang jaring tu lah, kita letak jaring tu, and bila kita letak, so insyaAllah tak akan ada crack yang berlaku di antara dua bahan yang berbeza, iaitu di antara kita punya macam tiang kita ke, ataupun tiang kita dengan dinding, ataupun kita punya beam kita dengan dinding. Dia akan mengurangkan berlakunya crack di antara dua sifat yang berbeza ni. Okey, dan bahan seterusnya yang anda boleh gunakan dari segi prevention awal adalah penggunaan lintel. Itu kalau kata di bahagian-bahagian terbukaan, dekat kita punya tingkap, dekat kita punya pintu, and kalau kata kita dekat kita punya, contohnya kita ada apa lagi tempat-tempat yang terbuka, mungkin kita punya opening saja. Opening macam tak ada tingkap pun, tak ada pintu pun, tapi dia macam opening laluan macam tu saja. Yang itu pun sebenarnya kita kena ada, macam kita kena letak beam kecil, namanya lintel. And lintel tu bukannya ngam-ngam kat situ ikut opening, dia perlu at least kena ada lebih kurang dalam 6 inci. 6 inci tu kalau dalam bahasa metrik ni adalah dalam 150 mm. 150 mm kat sebelah sini, 150 mm dekat sebelah sini. Maknanya ni dinding kita kan, dia kena lebihkan. Maknanya dia diletakkan di atas kita punya batu bata kita tu. Dia bukannya ngam-ngam macam tu. And lagi satu, anda kena perhatikan juga geng-geng ni kalau dibuat dia. Dia punya lintel dia normal, dia kata normal lah tu. Dia biasa buat macam ni, dia biasa. Tak kisahlah dia nak buat macam mana pun, tapi dia kena follow apa yang kita nak lah. Dia kena follow lah macam mana kita nak. Kadang-kadang dia macam letak je besi, dia curah ke atas tu. Sebab benda macam tu sebenarnya dia tak cukup sebenarnya untuk nak support batu yang dekat beling yang dekat atas tu. Pertama, dia akan menyebabkan juga yang crack tu. Bila kata kita punya tu tak cukup, sebab dia buat ngam-ngam je kan. So bila batu tu dia menekan, dia akan mula crack bahagian. Kalau kita perasan, dia selalunya berlaku di bucu bahagian-bahagian yang ada bukaan. Tak kisahlah kita punya dinding ke, pintu ke, bahagian-bahagian bucu tu yang akan selalunya ada crack kat situ. Dan implikasi lain, kita tak nak macam jenang tingkap kita kemek sebab tak pasang lintel ataupun pintu tu
dia berat, nanti lama-lama nak tutup pintu tu pun susah. Jadi kena pasang lintel tu lah. And lagi satu yang tadi kami cakap awal-awal tadi, bila mana anda buat struktur rumah anda berdekatan dengan tempat-tempat yang ada kecerunan ni. So bila tempat-tempat yang ada kecerunan ni, kalau kata rumah kita tu, bilik kita tu, dinding kita tu berdekatan, betul-betul dekat dengan bahagian yang ada curam ni, kita kena treat yang ni dulu. Kita kena buat dulu sebelah sini, sama ada kita kena buat retaining wall ke. Kita kena tahan kita kena tahan dia dulu. Dia bukan sekadar dinding saja naik, dia perlu kena ada support dia untuk pegang dia tu supaya nanti tanah sebenarnya pressure dia sangat kuat. So kalau kata kita tak betul-betul support dekat dia, bila dia ada pergerakan, rumah kita pun akan bergerak juga. So that's why itu yang berlakunya crack di antara sambungan rumah asal dengan rumah baru sebenarnya. Betul lah, rumah asal dengan rumah baru. So itu benda yang selalu sangat berlaku. So kalau mana kita perasan, kita sendiri kalau kita buat rumah, kita boleh tahu kalau rumah kita tu memang dekat dengan bahagian, especially macam kalau kata dia tinggi, bawah tu longkang besar ke, ataupun dia tinggi ada tembok ke. So make sure prevent dulu yang tembok tu sebelum anda repair yang crack berlaku di antara rumah asal dengan rumah baru ni. Dan jangan lupa kita struktur baru, kalau kata tambahan tu, struktur baru tu especially kalau kata dia punya beam atas tu, dia kena menyangkut dengan beam asal rumah tu. Jangan asing-asingkan. Tebuk cari sangkut. So dia kalau tidak nanti dia akan berlaku merenggang. Dia akan renggang macam tu. Kita akan nampak macam gap di antara rumah baru dengan rumah lama tu nanti. Alright, so kita dah beritahu, kita dah sharekan 5 masalah yang orang kata sering berlaku lah sebenarnya pada dinding rumah kita sebenarnya. So at least dengan kami sharekan berkenaan dengan masalah dan solusi-solusi yang kami bagikan sebentar tadi, so at least anda dapat idea sebenarnya bagaimana nak menangani masalah tersebut ataupun nak prevent sebelum dia terjadi sebenarnya. Alright. So kita dah berada di penghujung live kita pada malam ini. So seperti biasa, jangan lupa promosi flash sale kami masih lagi berlangsung sehingga besok tengah malam ataupun sehingga baki kota 50 plan tu tamatlah. So di mana yang mana terlebih dahulu yang datang, so kalau kata yang datangnya terlebih dahulu yang tinggal sikit saja lagi kota kita ada ni, ataupun yang datangnya adalah kepada 16 hari bulan 9 tepat jam 11.59, dia punya masa dia bila masuk saja 12 tengah malam, dan kita terpaksa tutup sebenarnya tawaran yang kita bagikan kepada flash sale 99. So kena grab cepat-cepat, jangan tunggu di waktu-waktu akhir and tiba-tiba internet kita tersangkut. Sebab kita tak tahu kan possibility benda-benda yang berlaku, so kita dah rugi dah dekat situ. And lagi satu, Cik Yat dengan Cik Buan nak ajak anda untuk join grup Telegram kami di banner Plan Impian. Mungkin anda akan menjadi orang yang pertama untuk dapatkan sebenarnya promosi-promosi yang sebenarnya Farhabina akan bagikan kepada anda sebenarnya. Sebab kami letakkan priority dekat grup tu. Jadi dia akan dapat info terlebih dahulu. So sebab kami terpaksa menghadkan sebenarnya disebabkan oleh kami sekarang ni tim tak boleh ambil begitu banyak sebenarnya, tapi permintaan tu tinggi. Permintaan disebabkan oleh desain kita alhamdulillah mula diterima ramai sebenarnya. Dia mula terima ramai desain daripada Farhabina, even though kita dapat feedback sebenarnya daripada klien kami daripada Casa Dini Alsara, apa yang Puan Alim beritahu dekat kami adalah desain Farhabina rare design. Maknanya tak sama sebenarnya desain Farhabina ni dengan desain orang lain sebenarnya. So kalau anda nak menjadi one part of yang mendapat desain daripada Farhabina, and sebenarnya Farhabina boleh bantu anda untuk build kepada rumah impian anda, why don't anda kena mula start dengan apa? Dengan kena beli, kena enroll untuk flash sale 99 ni
dengan hanya plan RM99 saja, and lagi satu yang bestnya dia adalah unlimited revise. Ubah sampai lebam. Ubah sampai lebam, tak kisahlah, sampai anda puas hati sebenarnya. Bila anda puas hati dengan plan lantai tersebut, then sebenarnya anda perlu proceed kepada punya next step. And bestnya, apa yang bestnya sebenarnya, dos yang dah enroll kepada RM99 ni, untuk dia nak pergi step yang kedua, kita bagi lagi rebate RM299. So agak tinggi sebenarnya rebate yang kami bagi ni. So kalau bolehlah sebenarnya, kalau nak tanya-tanya dengan siapa-siapa yang sebelum ni kan, Kokok mana dah tahu ada kawan anda yang sebenarnya dah pernah enroll kepada package daripada Fahabina. Inilah pertama kali, dan kami rasa tak tahulah kami akan bagi ke tak selepas ini untuk 3D ni dengan rebate RM299. So kena grab cepat-cepat. Jadikan diri anda layak untuk dapat rebate kami RM299. Okey, itu saja daripada Cik Ia untuk malam ni. Dan juga Cik Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.